لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضات وقربي وثواب amin. Okey, sebelum saya teruskan panjang-panjang nanti ni, nampak tak apa yang saya share ni? Nampak. Okey maknanya suara saya pun dengar lah noh. Okey, insya-Allah. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini kita sambung pada seterusnya iaitu al-jad. Sebelum saya penama ni memanjangkan tu, kita baca dululah dekat dalam buku teks muka surat al-jad itu pada muka surat 15. Tengok pada muka surat 15. Dia kata okey, ahwalul jaddi as-sahihin, hal keadaan jad yang sahih. Dia ada jad sahih, ada jad yang fasid. Fa alif sin dal, fasid. Ikram ada tak Ikram? Tak dengar suara Ikram masa macam pelik. Ada. Bukalah gambar Ikram, video. Saya tak nampak. Jadi bila tak nampak tu rasa macam hantar tak ada. Ciwah. Okey. Yang lain buka. Nurin. Tak nampak muka hang rasa hari saya tak bersinar. Ciwah. Sabrina. Amira. Kimi. Hakimi. Amir. Siapa nama ni? Siapa? Buka. Buka kamera. Okey, baik. Jadi satu namanya jad ni ada dua. Satu jad bergema Bergema tak? Suara saya bergema ke? Okey, Ustaz. Bergema. Okey. Bergema. Macam mana nak buat? Okey. Bergema lagi tak? Okey dah. Okey, alhamdulillah. Okey dah, Ustaz. Okey, saya semula. Okey. Jadi jad ini dia ada dua. Satu jad yang namanya jad sahih. Satu jad yang namanya jad fasid. Eja fasid tu fa alif sindal, fasid. Apa maksud fasid? Kalau ikutkan fasid ni rosak lah. Terjemah secara sekali arung namanya fasid tu maksudnya rosak. Maksudnya apa? Jad ini sebelum sampai kepada jad tersebut diselangi oleh yang namanya perempuan, muannas. Contohnya macam ni lah. Okey. Saya tengok Okey. Okey, nampak tak saya punya ni? Saya punya papan putih ni. Nampak, Ustaz. Okey, baik Ni contoh lah noh. Ni contoh. Okey, ini mayat. Ni adalah mayat. Okey. Mayat. Lepas tu seorang mati meninggalkan ab ni nampak ni segitiga ni orang perempuan lah pakai tudung kan. Lepas tu seorang mati meninggalkan ab Okey. Ab Okey, ni ab dia ni. Ni ni dia ni. Okey.
Ni ab dia ni. Ni dia ni. Okey. Ini ab dia ni. Ni dia ni. Nampak tak? Faham tak saya lukis tu? Okey. Seorang ni mati, ni mayat. Okey. Ni mayat. Seorang mati meninggalkan ab dan Okey. Seorang mati meninggalkan ni je. Dia meninggalkan ab, jad, dua orang jad, dua orang jadah. Betul? Nampak tak? Betul tak? Okey, nampak Okey, sekarang ni kita nak terang, kita secara umum je. Nak ceritanya, ni dengan ni, namanya apa? Ni namanya jad, betul tak? Ni namanya jad. Ini namanya, ni lah. Ini namanya Ibnul Ibni lah. Contoh kan. Kalau perempuan mayitah ni. Mayitah lah kan. Okey. Ni dengan, ini namanya jad. Ini namanya mayat ataupun tak kisah siapa yang meninggal tu kan. Okey. Ni namanya jad, ni namanya mayat tadi tu. Dan ni namanya ab, betul? Ni namanya apa? Ini namanya apa? Ni jad, betul? Ini namanya jad. Ni jad, ni namanya al-ab, betul? Betul. Okey. Ni namanya Okey, betul. Ni namanya jad, ni namanya jadah. Ni nama jad, ni namanya jadah. Soalan sekarang ni ialah, ni bila ni mati, ni dengan ni dia ni dengan dia ni, okey. Ni panggil apa? Dia ni jad sahih ke jad fasid? Okey, nampak Sabrina? Ni namanya jad sahih. Kerana apa? Tak diselangi oleh perempuan. Tengok. Seorang mati meninggalkan ab, meninggalkan jad. Nampak? Nak sampai kepada dia ni, nak sampai kepada mayat ni, jad ni nak sampai kepada mayat tak diselangi oleh perempuan. Mana-mana perempuan. Berbeza dengan yang ni, yang belah mak ni. Jad ni nak sampai kepada mayat, dia lalu mak dulu, betul tak? Dulu, betul tak? Jadilah jad ini namanya jad fasid. Jad yang fasid. Bukan fasik. Fasid. Fa alif sindal. Fasid. Sebab apa? Diselangi oleh mana-mana perempuan. Sama juga dengan jadah. Jadah ni ada nama jadah sahihah. Ada namanya jadah fasidah. Tapi tak dalam miras ni tak adalah disebut sebabnya apa nama jadah ni dia tak berapa baik, dia punya miras dia tu apa nama beza sikit daripada jad. Jadah ni dia beza sikit daripada jad. Okey, tu nak kena faham dulu. Okey, ini kita kena faham. Sebab tu saya cakap kita kena faham nak letak, kita kena faham dengan istilah. Faham dengan istilah tu apa? Jangan terjemah. Kalau kita terjemah, payah. Payah. Kita kena pandai nak bayangkan dia ni kat mana. Bila kata jad yang sahih, jadus sahih, dia mesti jad tu tak diselangi. Untuk sampai kepada dia tu tak diselangi dengan mana-mana mu'annas ataupun inas. Adapun jad fasidah, yang fasid ataupun fasidah, dia diselangi oleh mana-mana namanya mu'annas ataupun inas. Faham tak saya cakap tu Sabrina? Okey, Sabrina pandai tak apa. Okey. Itu sikit kita nak memahamkan. Okey. Sebab tu dia sebut kat awal-awal dia kata al-jadu huna maksudu jadu sahihun. Jad yang sahih. Okey. Jadi kata wa abul ab, dia dah terangkan kat bawah tu. Iaitu bapak punya bapak. Itu bapak punya bapak. Wa in ala ke atas. Abul ab iaitu bapak punya bapak. Wa in ala ke
ke atas. Bimahdin zukurin. Dengan semata-mata lelaki. Yang ni saya cakap tadi tu, tak diselangi mana-mana perempuan tadi. Okey, sampai situ. Kalau dia tanya, man huwa jaddu sahih, tu takrif dia. Wa abul ab wa in ala bimahdiz zukurah. Dapat tak? Itu takrif. Tulis kat dalam nota nanti, tambah kat dalam nota kok tak ada. Okey. Jaddu sahih wa abul ab wa in ala bimahdi az-zukurah. Okey. Kita tengok pula hal keadaan dia. Okey, hal keadaan dia macam ni lah. Hakimi Hal keadaan dia macam ni. Ni saya dah buatkan nota. Ini saya dah buatkan nota. Mudah je nak memahamkan dia ialah dia sama je 1 2 3. 1 2 3 ni sama macam ab. Sama macam ab. Tapi bezanya syarat kat sini. Syarat dia dia ada syarat yang ketiga. Syarat ketiga dengan syarat tak ada ab. Kalau ada ab, automatik jad ni tak dapat. Faham tak? Okey, ni macam ni lah. Bila ada ab, automatik jad sohen ni tak dapat. Faham tak saya cakap tu? Bila ada ab ini, jad soheh ni tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal dia lebih, yang saya dah cakap sebelum ni, yang dekat akan mengalahkan yang jauh. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Okey. Tengok ni yang kuat, ni yang dekat, dia akan mengalahkan jauh. Ni jauh tak? Jauh tak dengan mayat? Dia selang. Betul kan? Dia selang dengan mayat. Dia ada berselang dengan mayat. Dia kira jauh lah. Faham tak? Dia bukan jauhnya kita cakap, kita faham dalam kepala otak kita tu. Jauh tu dengan masuk apa? Nak sampai kepada mayat tu dia berapa tingkatan. So up ini tak ada tingkatan. Betul? Betul tak? Up ini dengan mayat dia tak ada tingkatan. Tapi jad ini ada dengan mayat dia ada tingkatan. Dia dah ada tingkatan 2. Ni tingkatan 1. So dah tentulah up ini lebih dekat dengan mayat. Jad ni pula dia jauh sikit daripada mayat. Dan apa nama ni lah, kiaskanlah ke atas. Dan kiaskanlah ke atas. Jadi nak ceritanya jad ini dihijab oleh siapa? Dihijab oleh al-ab. Jad ni dihijab oleh al-ab. Okey, secara rumusannya nak bagi faham, jad ini hanya dapat bahagian bila mana ab ini tak ada. Habis cerita. Faham tak Batrisha? Hakim ni Amir, faham tak Amir? Amir, faham tak Amir? Amir Faham, saya faham. Okey, faham Okey. Jadi kita nak memahamkan yang itu. Okey. Jadi bila faham yang tu, saya boleh teruskan lah. Saya boleh teruskan baca kepada yang ini. Okey. Disebutkan yang ini. Apakah yang perlu kita faham? Okey. Okey. Syarat dia sama macam nak dapat 1/6, nak dapat 1/6 asobah, nak dapat asobah sama macam yang minggu lepas kita dah bincang. Bezanya dia tambah satu syarat, iaitu apa? Nak dapat 1/6 bagi jad dengan syarat tiada al-ab. Dengan syarat tiada al-ab. Okey, dapat faham faham Okey, lepas tu sama juga 1/6 campur asobah. Syarat sama, bezanya kat sini dengan syarat tiada ab. Sama juga asobah. 1, 2, 3, 4 ni syarat sama je macam ab. Tapi tambah lagi satu, tak ada ab. Itu syarat yang kelima lah. Itu syarat yang kelima. Okey. Okey. Jadi bezanya apa? Bezanya ialah ditambah pada dalam buku kita ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Dia kata kat situ, Umul ab. Umul ab la tarisu. Tidak mewarisi. Ma'a wujudil abdi. Bersama kewujudan ab. Wa tarisu ma'a wujudil jaddi. Tapi mewarisi bersama kewujudan jad. Okey Dengar, saya cakap lagi sekali Umul ab. Di manakah umul ab?
Baca Syah, Ummul Ab kat mana baca Syah? Ni Ummul Ab. Ni. Ni. Dekat. Ni Ab kan? Ha, Ummul Abnya ni. Ni dengan ni namanya Abul Ab, betul? betul. Ni bapak punya bapak. Bapak punya bapak. Ni Ummul Ab. Emak punya bapak. Terjemah India. Ni bapak punya bapak. Ni mak punya bapak. Silap. Ni bapak punya mak. Ni mak punya mak. Terjemah silap pula. Ni bapak punya mak. Ni mak punya mak. Ada pun yang ni mak punya bapak, bapak punya bapak. Dapat? Dapat. Hakimi dapat tak Hakimi? Alhamdulillah sikit-sikit. Okey. Dia bukan mencarut ni Nanti kata mencarut pula. Payah. Dia bukan mencarut. Dia memang sistem terjemahan dia macam tu. Okey jadi nak fahamkan kita Ummul Ab ni siapa ni? Mak punya bapak. Terjemah dia mak punya bapak. Ni mak punya mak, salah. Ni mak punya bapak. Dia kata kat sini mak punya bapak. Dia ni tak mewarisi dengan kewujudan kemunculan ab ini. Tetapi dia mewarisi dengan jad. Bila jad ada, bila seorang mati meninggalkan jad abul ab dan umul ab, apa yang berlaku? Umul ab akan dapat dia punya bahagian, abul ab akan dapat dia punya bahagian. Terjemah umul ab siapa dia? Jaddah. Terjemah jad siapa dia? Jad je lah. Tapi bezanya kenapa dia terjemah macam tu, nak memahamkan kita dekat bahagian mana? Dekat bahagian sini, bukan di bahagian sini. Faham ke tak? Faham. Dia nak cerita umul ab itu pasal apa? Dia ceritakan dengan istilahi, iaitu umul ab. Mak punya bapak. Bila mak punya bapak, dia cerita tentang bahagian sini, bukannya bahagian yang sini. Okey, settle Kenapa umul ab dia tak mewarisi dengan kewujudan ab ini? Maksudnya contoh seseorang mati. Seseorang mati meninggalkan ab, jad dan jaddah. Ataupun seorang mati, bahasa lain, seorang mati meninggalkan ab, abul ab, umul ab. Contoh seseorang mati macam tu. Tapi yang dapatnya siapa? Yang dapatnya hanya al-ab. Okey, dapat Yang hanya dapat ialah al-ab. Umul ab tak dapat. Umul ab ini tak dapat. Okey, dapat tak saya cakap tu? Dapat. Okey, settle. Okey, kalau faham yang tu, saya nak teruskan yang nombor 2. Iza taraka syahsun. Tengok balik buku muka surat 15. Iza taraka syahsun. Apabila meninggalkan seseorang. Inilah ni yang mati ni. Abawai ni, kedua ibu bapanya. Ni tinggal kedua-dua ni. Abawai ni maksudnya mak dengan bapak lah. Ni ab, ni abawai ni wahidan zaujaini, dan salah seorang daripada suami dan isteri. Dan salah seorang daripada suami dan isteri. Fal maka ibu sulusu ma bakia ba'da fardi. Dia dapat 1/3 ma bakia minal fardi. Apa yang berbaki daripada fardu. Okey. Ahadan zaujaini. Bagi diambil daripada siapa? Daripada ahadan zaujaini. Salah seorang daripada suami isteri. Wa amma, dan adapun iza wajada makanun ab, jika didapati tempat ab itu jad, akan jad maksudnya ab itu diganti, ab tak ada, jad yang ada. Apa yang berlaku? Fal sulusu jami, maka itu dapat 1/3 seluruhnya. Hanya ni cerita ni. Okey. Jika seorang mati meninggalkan ab, zauj, ataupun
ab zaujah, maka ni nama ni, dia akan dapat 1/3 baki. Faham ke tak saya cakap tu? Faham. Okey. Faham, Saya ulang lagi sekali. Jika seseorang mati meninggalkan ab, zauj, ataupun seseorang mati meninggalkan ab, zaujah, dekat sini, dia dapat 1/3 baki. Dia dapat 1/3 baki selepas daripada fardu ni. Fardu siapa? Fardu zauj ataupun zaujah ini. Faham ke tak saya cakap tu? Amir, faham tak Amir? Amir. Besok apa ni pagi pun sama. Sebabnya nak ada tanda tangan. Apa tanda tangan pula tu? Faham ke? Faham Amir? Faham Ustaz, faham Ustaz. Okey. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua ialah seorang mati meninggalkan jad, zauj. Ataupun seorang mati meninggalkan jad, zaujah. Okey. Maka dekat sini akan dapat 1/3. Macam biasalah tu. Kat sini akan dapat 1/3. Faham ke faham? Faham Ustaz. Okey. Nanti kita akan cerita pula macam mana kira-kira dia. Sekarang ni kita baca dulu. Okey. Jadi ahwal ketiga pula dia kata ma'a wujudil abbi, bersama kewujudan ab. Bersama kewujudan ab, apa yang berlaku? Dia kata la yarisu, tidak mewarisi. Bil ittifaqi, secara sepakat. Al-ikhwatun wa akhwatun asyiqa, saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan, asyiqa, yang sepak semak. Yang sepak semak. Waw tu waw ataf, wa ikhwatun wa akhwatun li'ab. Sama juga keadaan, bersama kewujudan ab, tidak mewarisi biittifakin, dengan kesepakatan al-ikhwatun wa akhwatun li'ab. Saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan sepak. Okey, faham Okey, maksudnya apa? Ab ini dia akan menghijab siapa? Dia akan menghijab yang namanya ikhwah wa akhwatun asyiqa dan ikhwah wa akhwatun li'ab. Contoh, seorang mati meninggalkan ab, ikhwatun asyiqa, ikhwatun syakik, akhun syakik, lepas tu ukhtun syakik. Contoh macam tu. Ataupun seorang mati meninggalkan akhun syakik dan akhun li'ab. Ataupun seorang mati meninggalkan akhun syakik, ukhtun li'ab, dan sebagainya. Macam-macam lah masalah kan. Bila jadi macam tu, bila ada je ab kat situ, seorang mati meninggalkan akhun syakik ataupun ukhtun li'ab itu bersama dengan ab, ada 3 orang dekat situ, apa yang berlaku? Okey. Tak dapat si akhun dan ukhtun ni tak dapat apa. Dia tak dapat apa. Pasal apa? Mereka dihijab oleh ulang lagi sekali. Kenapa? Kerana apa? Kerana macam ni lah. Dia jadi macam ni. Okey. Seorang mati meninggalkan ni. Lepas tu kita tengok pula. Okey. Dekat buku hantu tu macam ni kan. Dekat nota kan. Betul tak? Macam ni kan? Oh, ada orang tak ni? Betul Ustaz. Okey, betul
Yang ni akhun syakik, ni ukhtun syakikah, betul tak? Betul. Okey, yang ni akhun li'ab, yang ni ukhtun li'ab, betul tak? Betul. Okey. Jadi nak ceritanya, akhun syakik dan ukhtun syakik ataupun akhun li'ab dan ukhtun li'ab ini, bila bila ada satu kematian, meninggalkan 4 orang ini, 4 golongan ini dan yang ini, ab. Apa yang berlaku? Yang ini tak dapat, yang dapat hanya yang ini. Faham ke tak saya cakap tu? Faham. Tetapi nanti kita akan tengok ada dalam masalah ukhtun syakikah dan ukhtun li'ab nanti kita akan tengok nanti depa ni akan dah dapat. Depa ni akan dah dapat. Tapi tengoklah. Tunggu dulu. Nak bagi cerita dalam bab ini, bila 4 golongan ini bersama dengan golongan ini ada dalam satu masa, dalam satu masalah itu, maka yang ini tak dapat, yang hanya dapat yang ini. Dia dapat sobah. Ini akan dapat apa? Sobah. Faham faham. Okey. Lepas tu baca lagi sikit. Wa amma, dan adapun ma'a wujudil jaddi fakazalika, sama juga. Inda imamin, di situ imam kat situ imam Asy-Syafi'i. Al-imam tu maksudnya Imam Asy-Syafi'i. Khilafan, bersalahan. Lis-sahibina, bagi dua orang sahabat. Fayakunu huna muqasamah ma'al jaddi. Maka di sana ada masalah muqasamah. Imam Abu Hanifah kata berbeza dengan sahabat Imam Abu Hanifah. Dia kata apa? Dia kata masalah ni masalah muqasamah. Nantilah kita bincang. Kama sata'rifu fi mawdi'i muqasamah al-jaddi li ikhwah wal akhwati asyiqai wal li'ab. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok pada masalah al-muqasamah. Muqasamah itu masalahnya di mana? Muka surat, kalau tak silap saya belakang-belakang ni lah. Al-muqasamah itu belakang-belakang tu lah. Okey, tak apa. So kita baca dulu. Okey. Tu selesai masalah yang ketiga dan terakhir. Yahjubu al-jaddi. Yahjubu al-jaddi, menghalang al-jad, bil abdi. Menghalang al-jad dengan ab, disebabkan ada ab. Okey. Ni sini tadi. Menghalang al-jad disebabkan ada ab. Wa bikulli jaddin aqrabu minhu, dan setiap jad yang dekat dengan ab. Darajatan, daripada segi darjat. Amma, adapun al-ab la yahjubuna abadan, dia tidak dihijab selama-lamanya. Nak ceritanya ab ini dia mesti kena dapat. Bahasa Kedahnya panggil balok liat. Ini namanya balok liat. Di antara balok liat dekat dalam ilmu miras namanya al-ab. Faham tak? Faham ke tak saya cakap tu? Faham. Okey. Jadi nak ceritanya ab ni salah satu daripada balok liat. Antara balok liat lagi namanya ibnu dan bentun. Okey. Antara balok liat lagi ibnul ibni dan bentul ibni. Ibnul benti dan bentul benti tak termasuk dalam bab ini. Tak termasuk dalam bab balok liat. Faham ke tak saya cakap? Faham ke tak? Faham. Okay. Faham. Itu cerita tentang secara teori. Adapun kita nak tengok kat sini, inilah yang cerita tadi. Yang ni dah dalam silibus lepas ada. Dalam silibus lepas ada, tapi dalam silibus baru ni tak ada. Dalam silibus baru ni tak ada. So yang dia ada cerita yang inilah 1, 2, 3. Okey, yang pertama tadi dikata
la tarisu ma'al wujudil abi. Ni umul ab. La tarisu ma'a wujudil abi. Walakinnaha, tetapi umul ab tarisu ma'a wujudil jaddi. Okey, itu masalah pertama. Masalah kedua, idza taraka syahsun abawaini wahidan zaujaini fal umanya. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ma'a wujudil abi. Ni. Al-ikhwatun wa akhawatun asyiqa au ikhwatun wa akhawatun li'ab yahjubuna bil abi wa la yahjubuna bil jaddi. Ini saya buat ayat baru supaya antum mudah nak hafal. Hafal je lah ayat ni. Ni mudah nak hafal. Jawab periksa terus pakai ayat ni. InsyaAllah betul. InsyaAllah dapat markah. Dan yang terakhir dia kata yahjubul jad bil abi. Ni tak ada tuan. Nanti kita akan ubah kat sini. Mahjub kat sini. Yahjubul jad bil abi wa bikulli jaddin akrabu minhu darajatan. Amma al-abu fala yahjubu abadan. Okey, dapat tak yang ni kat sini? Dia tukar. Mahjub dekat sini ialah yahjubu jaddi bil abi. Dapat Yahjubu al-jaddi bil abi wa bikulli jaddin akrabu minhu. Boleh dapat? Dapat. Okey. Saya nak pangkah ni dulu sebab saya nak copy paste. Okey. Terus alang-alang ni betul-betulkan lah. Okey, saya terus je lah saya tulis. Tanpa tengok je. Kok boleh buat nota terus, tulis nota. Okey, habis cerita kat situ. Okey. Okey. Yahjubul jadi bil abi wa bi kulli jaddin akrabu minhu darajatan. Okey, dapat ini yang ke seterusnya. Okey, settle. Sekarang ni kita buat masalah. Okey kita buat masalah. Masalah ialah pertama apa? Okey, pertama. Ni boleh tulis lah noh. Seorang mati meninggalkan al-ab. Contoh. Al-jad, al-bin, al-ibnun. Contohlah. Bulan gaji Okey. Apa yang berlaku? Ab ini dapat berapa? Patricia, ab dapat apa?
1/6 Ustaz. Ab akan dapat 1/6. Sebab apa dapat 1/6 Ikram? Sebab tergolong dalam ashab furud. Sebab dia ashabul furud. Okey, apa yang menyebabkan dia dapat 1/6? Ada Ibnun. Sebab ada ibnun. Bersamanya dalam masalah itu ada ibnun. So, dia dapat 1/6. Jad ni dapat apa? Tak. Entah kan? InsyaAllah. Ulang balik. Dia akan, yang pertama ni lah. Dia dapat, Jad ni, dia nak, asalnya ada ibnun kan? Ada tak ibnun kat situ? Ada. Ada lah kan? Ada kat ibnun kat situ. Ada tak ibnun ibni? Tak ada. Tapi masalahnya ada ab pula kat situ. Jadi sepatutnya dia boleh dapat 1/6 tapi disebabkan ada ab ini dia tak dapat 1/6. Dia mahjub. Namanya dimahjubkan. Asalnya dapat tapi tak dapat, namanya mahjub. Mahjub tu namanya apa? Mahjub Hirman. Tak dapat langsung. Okey, ni namanya mahjub. Huruf mim ni. Okey. Lepas tu Ibnun. Ibnun dapat apa? Ibnun dapat apa? Dapat asobah. Ibnun Asobah. dapat asobah. Kenapa Ibnun dapat asobah? Kenapa Ibnun dapat asobah? Sebab dia tergolong ashabu taksib. Ya, betul. Sebab dia tergolong dalam ashabut taksib. Siapa yang jawab tu? Suara tu Aminah, bukan. Siapa? Amir. Siapa jawab? Amir. Amir jawab Amir suara ni lain lah. Nampak matang lah Amir. Kau baru ni apa? Baru nama akhir balik je. Ingat baru akhir balik. Jangan marah saja lawak. Okey, asal masalah dia berapa Ikram? Enam. Asal masalah dia ialah 6. Okey. Dapat Asal masalah dia ialah 6. Okey, selesaikan masalah. Okey, 6 darat 1. 6. 6 bagi 6. 1. Okey, 1. Okey. Bila kata mahjub tak dapat lah. Bila kata mahjub, buat je dash macam ni. Okey. 6 tolak 1. 5. Okey, 5. Jadilah masalah ini ialah macam ini. Okey. So, 1 campur 5 tasih masalah 6. Sama tak jumlahnya dapat ni dengan jumlah asal masalah? Sama. Dia tak boleh kurang. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh lebih. Kalau kurang ataupun lebih, nanti ada pada masalah yang lain. Dia ada sama ada salah ataupun ada masalah yang lain. Okey. Contoh. Contoh lagi. Seorang mati meninggalkan ibnun. Seorang mati meninggalkan bentun. Lepas tu, seorang mati meninggalkan ibnun. Seorang mati meninggalkan al-jad. Okey, seorang mati meninggalkan bentun, ibnun dan jad. Contoh. Ni soalan last insya-Allah. Okey. Apakah yang berlaku pada masalah ini? Okey. Jad dapat berapa? Terus pergi jad dulu. Pasal kat situ ada ibnun dengan bentun kan. Sekarang kita cari ashabul furud dulu. Bentun pun ashabul furud Ustaz. Tapi tengok bila bentun ni ada ibnun, dia automatik dia ni letak je dalam kepala otak. Ni dalam bab apa? Masalah apa? Asobah. Masalah asobah. Asobah ni asobah apa? B.
Ya, apa ni? Bil ghair. Asobah bil ghairi ke ma'al ghairi? Bi ghairi. Bil ghairi. Kena tulis. Bila masalah bil ghairi kena tulis 2 nisbah 1. Dapat. Dia punya tanda bil ghairi macam ni. Ada tanda ni. Ada tanda asobah. Lepas tu ada tulis 2 nisbah 1. Dapat tak? Okey. Itu namanya asobah bil ghairi. Tahulah bila antum tulis macam ni, pemeriksa akan tahu, oh, budak ni faham dia tulis asobah bil ghairi. Kenapa dia tulis? Mana pemeriksa tahu dia asobah bil ghairi? Pasal dia tulis 2 nisbah 1. Hanya asobah bil ghairi saja yang pakai 2 nisbah 1. Adapun asobah bin nafsi, asobah ma'al ghairi, dia pakai tandanya sama yang ini je. Dia pakai tanda yang ini je. Tapi mana nak beza? Kita dah tahu dah. Asobah bin nafsi semuanya lelaki. Adapun asobah ma'al ghairi, perempuan dengan perempuan. Adapun asobah ma'al ghairi, perempuan dengan perempuan. Adapun asobah bil ghairi, lelaki dengan perempuan yang sederajat. Faham ke faham? Faham. Okey. Jadi jad ini apa akan berlaku? Jad ni akan dapat apa? Satu per enam campur asobah. Kenapa 1/6 campur asobah Ikram? Sebab ada bentun. Okey, ni ada Ibnun? Amirah. Ikram kata 1/6 campur asobah. Jawapan apa Amirah? Sama. Sama Patricia, jawapan sama ke? Sama Ustaz. 1/6 campur asobah. Amirah. Amirah. Dua-dua sebut. Amir dengan Amirah, jawapan apa sama ke? Tak. 1/6 campur asobah. 1/6 campur asobah. Okey, kita jawapan saya ialah 1/6. Kenapa jawapan saya 1/6? Tengok balik. Tengok. Tadi dia ada pertembungan kat sini, betul tak? Di antara 1/6 dengan 1/6 campur asobah, betul tak? Betul tak? Hampa pening tak kat situ? Pening Ustaz. Dia ada bentun Ustaz. Dalam masalah tu ada dua-dua. Ada bentun, ada ibnun. So nak pilih mana satu? Saya dah cakap sebelum ni. Yang kuat akan mengatasi yang lemah. Ibnun dengan bentun siapa yang kuat? Ibnun. Ibnun yang kuat. Pasal apa ibnun kuat? Ashabul furud. Safurut. Apa pula ibnun ashabul furud? Tak sih. Macam Nina. Sebab apa dia kuat? Sebab apa ibnun lebih kuat daripada bentun? Sebab jantina. Apa cuba? Sebab apa? Jantina. Sebab jantina. Ya, betul Ikram. Sebab jantina. Lizakarin mislu hazinil unsayan. Bagi orang lelaki itu hazin unsayan. Habuannya seperti 2 orang perempuan. Maknanya satu lelaki dapat 2 bahagian. Nak ceritanya lelaki ada 2 kepala. Orang perempuan hanya ada 1 je kepala dia. Betul tak? Ikram hang ada berapa kepala Ikram? 1. Betul ke 1? 1. Semua orang lelaki ada 2 kepala Ikram. Jangan tak tahu. Semua orang lelaki ada 2 kepala. Okey. Kena ingat 1 kepala tu kepala nak fikir ke kita. Nak fikir diri kita. 1 kepala lagi nak fikir orang tanggungan bawah kita Ikram. Jangan kamu fikir pelik-pelik pula. Orang lelaki dia ada 2 kepala.
Satu kepala fikir diri dia. Satu kepala fikir orang bawah tanggungan dia. Sebab tu orang lelaki ada dua kepala. Faham ke faham saya cakap tu? Amir faham tak? Faham, Ustaz. Faham Ustaz? Cuma jangan otak lucah pula kata ustaz mencarut pula. Mencarut tang mana pula. Saya nak cerita orang lelaki tu memang ada dua kepala. Orang lelaki tu ada dua kepala. Okey. Sebab tu atas Islam tu adil, dia bagi kepada orang lelaki tu lebih bahagian. Sebab apa orang perempuan dia kalau dia dapat sama rata sekalipun dia dapat dua juga, apa yang berlaku? Nanti harta yang ada kat lebih dia tu dapat kat siapa juga? Dapat kat laki dia juga. Pasal apa? Orang laki tu menguasai orang perempuan. Faham tak Ikram? Faham. Okey. Jadinya dalam masalah ni antum jumpa je masalah ni, terus je letak jad ini dia akan pakai masalah ibnun, dia tak pakai masalah bentun. Samalah juga nanti akan datang antum jumpa asabah bil ghairi, uhtun syakikah dengan uhtun li'ab. Uhtun syakikah dengan akhun syakik. Uhtun syakikah akhun li'ab dengan uhtun li'ab. Sama juga macam tu. Automatik pakai yang lelaki punya bahagian. Okey, jad ni akan dapat 1/6. Dia tak dapat 1/6 campur asobah. Sebab apa? Sebab ada ibnun dekat situ. So asal masalah dia berapa Ikram? 6. Sama juga macam tadi 6. Mana nak tahu Ikram asal masalah dia 6 ke ataupun 3 ke ataupun berapa Ikram? Tengok pembawah. Ya, tengok pembawah. Kat sini dalam masalah ni cuma ada satu je pembawah. So kita ambil lah satu je pembawah itu sebagai asal masalah. Okey, jadi macam biasa 6 darab 1. 6. 6 bagi 6. 1. 1. Lepas tu bakinya apa? 6 tolak 1. 5. Okey, 5. 5 ni boleh tak bagi sama rata dengan satu bentun, satu ibni? Boleh. Boleh ke? Tak. Tak boleh. Sama 2 nisbah 1. Cuba tengok 2 nisbah 1. Lelaki ibnun mesti dapat 2 bahagian, orang perempuan mesti dapat 1 bahagian. 1 bahagian. Boleh tak? Ibnun 3, bentun 2. Ibnun 3, bentun 2. Adil ke tu? Adil tak? Kalau bentun 2, 2 darab 2, 4. Okey. Tak boleh lah, tak adil lah kan? Betul tak? Betul. Okey. Jadi macam biasa kita kena darabkan bilangan kepala. Kita kena besarkan asal masalah dia. Macam mana nak besarkan asal masalah? 5 darab 5 darab. Dah lupa tu. Jadi kita kena besarkan asal masalah dengan darabkan asal masalah lama dengan bilangan kepala. Okey. 12. Darabkan. Mana tahu 12? 6 kali 2, 6 kali 1. Okey, 6 kali 2, 6 kali 1. Okey, betul lah tu. Ni darab 1. Betul. Ni darab 2. Betul. Betul. Okey. 1 darab 1, 1. 1 darab 2. 2. 2. So kat sini berapa? Ada berapa kepala? 3. Ada 3. 3. Ada 3. Okey, 6 darab 3. 18. 6 darab 3, 18. Okey, 6 darab 3 ialah 18. Okey. 18 darab 1. 18. 18 bagi 6. 2. Okey, 2. Jadi ini asal masalah baru. So kat sini ialah 2. 18 tolak 2.
Apa? 16. 16. Okey. So bagilah sama rata berapa? 44. Ha? 88. Ha? 88. Ni 4. 88. Berapa? Saya 18 bagi 6, 3 je. 18 bagi 6 3 kan? Ni berapa? So berapa 18 ni? 15 lah kan? 15. Okey, 15. Okey. So orang lelaki Benton akan dapat 5. 5. Ibnun akan dapat 10. Adil ke Adil? Adil. 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 Inilah yang berlaku. Senang ke susah? Sini. Okey. Ini akan dapat 15. So ni 5, ni 10. Benton akan dapat 5. Ibnun akan dapat 10. Senang ke senang? Senang. Okey, ada soalan lain? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada Kalau tak ada, insya-Allah moga Allah mudahkan antum lah. Insya-Allah. Saya tak tahu boleh download ataupun tidaknya ni. Ustaz. Ya. Nak tanya Ustaz, kalau memang kalau kita buat penyelesaian masalah, kita memang first kena tengok Ashabul Furud dengan Ashabul Taksim dulu ya Ustaz? Ya, betul. Ikut tengok pada ni Batrisha. Tengok pada muka surat 5. Rujuk buku teks muka surat 5. Dia kata kat situ tuwazza'u at-tirkatu bainal mustahaqina ala tartibin. Dibahagi-bahagikan pewarisan itu di antara orang yang berhak ala tartibin, atas tertib, kena ikut tertib. Dia kata tertib yang pertama ashabul furud. Tertib yang kedua ialah ashabah nasabiyah. Yang ada 3 nauk tu. Lepas tu aurat ala zawi furudin an-nasabiyah, nanti itu belakang lagi lah. Saya tak nak cerita dulu. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Jadi insya-Allah saya akan hantar benda ni kat dalam ni lah. Saya hantar benda ni untuk antum nanti insya-Allah. Okey, dapat Jumpa dapat tak saya hantar tadi. Itu part 1 je lah. Part 1 insya-Allah. Jadi itu sajalah untuk pelajaran kita hari ni. Ada lagi nanti kita akan ulang lagi JAT ni. Nanti keadaan macam mana. Moga antum fahamlah. Untuk Hakimi. Oh Hakimi, ada tak Hakimi ni? Ya Ustaz. Buka video. Buka video. Okey, semua boleh buka video. Okey. Okey. Jadi insya-Allah kita akan ambil kehadiran. Okey, cepat. Batrisha cepat.
Cukuplah bersokong. Okey, Mukris cepat. Tak nampak muka. Okey. Amirah, jangan kotor Ayu. Okey. Satu. Okey, satu, dua, tiga. Okey, insyaAllah hari ini bertambah kita punya kehadiran 2, 4, 6, 7. Okey. Tapi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari akan datang. Untuk Akimi, tolong buka Telegram tu. Kita dah bagi nota. Okey. Jadi download print out. Kita akan guna dekat situ. Boleh insyaAllah. Okey, kalau boleh insyaAllah minggu depan kita akan belajar lagi berkaitan dengan faraid. Adapun nota tu anta kena hafal. Kena hafal. Okey. Itu saja insyaAllah bitaufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afan.